Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 2UKM semua. Okey, cikgu harap semua sihat hari ni. Okey, hari ni kita sambung pelajaran bahasa Melayu kita. Okey, dalam muka surat kamu boleh lihat muka surat 31. Dalam gambar tak nampak, terlipat sikit. Okey, muka surat 31. Okey, 31. Tema baru iaitu tema alam sekitar dan teknologi hijau. Alam sekitar dan teknologi hijau. Kebersihan, tajuknya kebersihan alam tanggungjawab bersama. Okey, aktiviti 1. Lengkapkan dialog dan simulasikan. Tajuk dia kesan jerebu. Kesan jerebu. Tahu jerebu apa? Okey. Jerebu tu yang biasa setiap tahun kita akan mengalami jerebu. Yang udara penuh dengan habuk. Bila ada kebakaran terbuka di Indonesia, negara kita akan penuh dengan habuk kan. Itu kita panggil jerebu. Okey, macam mana dah jawab soalan ni? Macam mana kamu nak lengkapkan dialog ni? Kamu perlu baca dahulu. Kamu perlu baca, ada petikan di atas ni, ada jawapan dalam petikan ni. Yang saya petakkan warna merah tu. Okey, kamu perlu baca dan fahamkan. Baru boleh jawab soalan barulah boleh lengkapkan dialog di bawah ini. Okey, boleh? Okey, kita baca dulu. Pembalakan hutan akan menyebabkan pencemaran udara. Asap dan pembakaran mengotorkan udara dan menyebabkan alam sekitar berjerebu. Kesihatan orang ramai akan terganggu apabila menyedut udara yang kotor. Jarak penglihatan juga berkurangan. Keadaan ini boleh membahayakan pengguna jalan raya. Okey, sekarang ni dah baca. Kamu boleh baca dialog di bawah. Sambil kita akan lengkapkanlah dialog ni. Okey. Ayah, jerebu menyebabkan udara di sekeliling kita menjadi kotor. Tahukah Dahlia, apakah yang akan berlaku jika kita menyedut udara yang kotor? Apa yang akan berlaku bila kita sedut udara yang kotor? Tengok. Ada tak perkataan? Tengok dalam soalan tu ada kata kunci. Dia kata menyedut udara yang kotor. Jadi kamu cari dalam petikan udara yang kotor. Mana udara yang kotor dia ada tulis kat situ? Kita cari mana? Udara yang kotor. Kita lihat. Cikgu dah jumpa dah. Ini contoh ya, cikgu bagi. Menyedut udara yang kotor. Menyedut udara yang kotor. Sama tak dengan soalan? Sama kan? Macam tu kita nak cari. Macam mana kita nak lengkapkan ataupun nak jawab soalan. Kita kena cari kata kuncinya. Kata kunci yang sama. Okey. Kita lihat. Menyedut udara yang kotor. Tadi apa soalannya? Soalannya, tahukah Dahlia apakah yang akan berlaku jika kita menyedut udara yang kotor? Apa yang akan berlaku? Jadi kita baca ayat tu semula. Kesihatan orang ramai akan terganggu apabila menyedut udara yang kotor. Jadi kamu tulis je ayat yang ada tu semua daripada kesihatan ni. Okey, daripada kesihatan sehingga kotor. Tulis di bawah. Tak ada masalah. Okey, untuk yang bawah tu kamu bacalah. Okey, kemudian lengkapkan pula yang kedua. Ayah, jerebu juga mengganggu keselamatan orang ramai. Cuba beritahu ayah sebabnya. Orang ramai, kesihatan orang ramai. Ada tak tadi? Ni.
cuba beritahu ayah. Macam mana caranya boleh mengganggu keselamatan. Okey, tadi kesihatan kan? Tadi kesihatan. Yang ini keselamatan. Macam mana jerebu boleh mengganggu keselamatan? Mana keselamatan? Jadi macam mana cuba beritahu ayah apa sebabnya. Okey. Apa yang keselamatan? Tadi kesihatan. Kalau tadi kesan kepada kesihatan, sekarang kesan kepada keselamatan orang ramai. Apa kesannya? Yang pertama, jarak. Kamu boleh cakaplah, jerebu boleh mengganggu keselamatan orang ramai, boleh menyebabkan jerebu boleh menyebabkan jarak penglihatan berkurangan dan membahayakan pengguna jalan raya. Okey. Boleh ya? Okey, ni nanti kamu siapkan. Tuliskan dengan jawapan yang betul. Okey? Okey, baiklah. Seterusnya, kamu buka muka surat 32. Okey, lengkapkan dan baca. Hijaukanlah bumi kita. Okey, yang ini ada jawapan. Okey, dalam kotak ni. 1, 2, 3, 4. Itu ada jawapan. Jadi, ini sebenarnya pantun. Pantun sebelum ni saya dah ajarkan. Macam mana nak selesaikan pantun. Kamu lihat bunyi di belakang tu. Dia mesti sama. Kalau kat sini man, dia mesti yang nombor 2, nombor 3 tu man juga. Kalau yang nombor 4 mah, yang dekat nombor 2 pun bunyi dia mah juga. Okey, saya rasa ni tak ada masalah. Nanti kamu buat sendiri ya. Baiklah, seterusnya buka muka surat 33. 33, yang terakhir, latihan yang terakhir hari ni. Tulis perenggan, aktiviti 3. Kamu perlu tulis perenggan. Okey, dia dibagi contoh. Yang pertama tu ada contohnya. Dia bagi macam mana nak tulis perenggan. Okey, gambar kita lihat. Apa tajuknya? Jadikan kebiasaan. Okey, gambar yang pertama, kamu lihat. Dia ada beri dua perkataan. Tengok sini pun ada dalam tulisan yang kecil tu, ada dot tu, ada tulisan kecil, dia ada beri isi. Okey, 2 isi. Yang pertama, tengok yang contoh yang pertama. Balik ke kelas, bersihkan tapak kasut. Okey, bersihkan tapak kasut. Okey, balik ke kelas dan bersihkan tapak kasut. Awak lihat dalam gambar tu pun ada mereka sedang membersihkan tapak kasut. Jadi, macam mana nak buat ayat? Kamu boleh buat 2 ayat daripada perkataan yang diberikan. Okey, contoh yang diberikan. Kita baca contoh yang diberikan untuk gambar yang pertama. Waktu pendidikan jasmani telah tamat. Siha dan rakan-rakannya balik ke kelas. Sebelum memasuki kelas, mereka membersihkan tapak kasut masing-masing. Tampak? Dia ada hitamkan ke kelas. Ada isi yang pertama. Kemudian bersihkan tapak kasut, isi yang kedua. Okey, kenapa kalau kita habis pendidikan jasmani kita bersihkan tapak kasut? Biasa pendidikan jasmani atau biasa kalau kamu panggil dekat sekolah PJ kan. Kita buat di padang. Jadi di padang ada tanah. Jadi kita kena bersihkan tapak kasut sebelum masuk ke kelas supaya kelas kita sentiasa dalam keadaan yang bersih. Tanah tak ada tanah ya. Kamu tak bawa tanah tu masuk ke dalam kelas. Okey. Untuk gambar yang kedua, perkataan apa yang diberikan? Lihat perkataan. Ada 2 perkataan yang diberikan. 2 isi yang diberikan. Okey, isi yang pertama, mengasah pensel. Mengasah
pensel. Isi yang kedua, bekas khas. Okey, bekas khas. Biasa kalau cikgu masuk kelas kamu, ada yang murid-murid yang memang ada bawa bekas khas untuk mengasah pensel. Jadi kamu mesti tak ada masalah untuk buat ayat ni. Okey. Ayat yang pertama. Pensel sihat telah tumpul. Jadi pensel sihat telah tumpul. Dia mengasah pensel. Saya bagi contoh ayat ya. Dia mengasah pensel menggunakan pengasah pensel. Okey. Ayat yang kedua. Kemudian ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Dia memasukkan sampah ke dalam bekas pensel yang dihaskan, ataupun macam mana ya? Okey. Ataupun kalau nak buat satu ayat je pun boleh. Dia mengasah pensel dengan memasukkan sampahnya ke dalam bekas khas. Okey, pun boleh. Gunakan kata hubung. Okey. Okey, kemudian yang ketiga. Ada gambar buang sampah kan? Membungkus roti. Dia ada beri perkataan. Pembungkus roti, tong sampah. Okey, pembungkus roti dan tong sampah. Okey. Siapa tu? Bila kita nak buang sampah, tulislah siapa? Alia dan Rahim selesai makan. Alia dan Rahim selesai makan di kantin. Okey. Mereka, sebab ada dua orang, jadi kita guna mereka. Tadi dia kan? Kita guna mereka. Mereka membuang pembungkus roti ke dalam tong sampah. Jadi dua ayat. Dan satu gambar kamu boleh buat dua ayat. Okey? Yang ketiga sama juga, kamu boleh buatkan ayat yang sesuai. Dua ayat juga. Kalau perenggan ni karangan kan, kalau karangan perenggan tak bolehlah satu ayat. Kamu perlu buat dua ayat. Okey, saya harap tak ada masalah. Kalau ada masalah boleh tanya selepas ini. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua.